Dia dulu sekali. Okay, dah boleh. Kita mulakan Cik Nizam, boleh? Okey, boleh. InsyaAllah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan dan peluang untuk berkumpul pada malam ni. Kalau ikutkan mungkin kita ada urusan lain atau kerja lain ataupun adalah hal-hal lain, tapi kita masih boleh gagahkan diri kita untuk cuba juga mencari kesempatan ini untuk menambah ilmu, supaya kita lebih lebih terus bertambah yakin. Bukan tak yakin, tapi bila kita sentiasa mendampingi majlis ilmu, sentiasa menghadiri online meeting ataupun meeting secara fizikal, kita lebih bertambah kuat dan kukuh untuk terus menggunakan produk Shanghu. Bila kita menggunakan, kita tambah yakin dan kita boleh dengan yakin boleh cerita pada orang lain, pengguna di luar sana, tentang produk kita. Kadang-kadang kita sendiri pun sebagai ahli nak cerita kat orang, kita masih lagi ragu-ragu, was-was. Ya ke tak, ya ke tak. Ya ke tak, ya ke tak. Tak berapa confident. Sepatutnya kita kena confident. Kita kena confident. Nak confident ni pertamanya kena ada ilmu lah. Salah satunya nak dapat ilmu, nak dapat info dengan cara kita datang training ataupun kita datang ke online meeting ataupun meeting fizikal kita. Baik, Alhamdulillah. Untuk malam ni, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat kejap ya. Baik, seperti dimaklumkan oleh Ibu Suhani, MC kita pada malam ini. Malam ini saya ditugaskan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan YKI, Yungkin I. Okey, boleh tak minta Akilah tolong apa allow participant to share screen. Sebab tak boleh nak share screen. Ni kena admin kena approvekan untuk share screen. Macam ada gangguan Ustaz. Gangguan tu. Ada suara tu. Dekat ni, dekat siapa punya partisipan kita namanya Partinah binti Jamjuri. Sila offkan mic dia. Kemudian Puan Sutiah juga. Okey. Saya dapat jadi ni admin. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua nampak slide saya, iaitu Yungkin I, ganoderma setara sasaran bahasa Melayu dia, ataupun equivalent targeted Lindsay. Lindsay setara sasaran, maknanya dia khusus pada tindakan tertentu. Kalau sebelum ni kita Lindsay umum, dia pergi pada semua benda, semua perkara yang bermasalah. Tapi dengan hasil kajian Shanghu, maka terhasil satu produk yang sangat hebat. Produk yang bernama Targeted Lindsay, salah satunya ialah YKI. Okey, baik. Okey. Pertamanya, saya ceritakan dulu pengetahuan am dulu tentang Lindsay ni supaya orang dapat gambaran bahawa betapa istimewanya Lindsay kita ni berbanding dengan Lindsay yang ada di dunia ini. Sebab kadang-kadang kalau kita cerita, kalau saya terus pergi pada Lindsay Shanghu, orang tak nampak skop yang lebih luas. Kan? Bila kita buka payung yang besar dan kita pergi ke payung yang kecil, baru nampak betapa istimewanya Lindsay Shanghu ni. Baik, Lindsay ni satu tumbuhan dalam kajian, yang Lindsay ni jenis tumbuhan yang tumbuh liar di negara China, Jepun dan beberapa negara Asia. Dan Lindsay telah digunakan untuk tujuan perubatan sejak lebih 2000 tahun lagi. Dan dalam satu kajian dilakukan oleh Kirk, Cannon dan Minter pada tahun 2008, masih ada Lindsay lagi yang sekitar 80 spesies. Sekitar 80 spesies Lindsay, baka Lindsay yang jenis bukan baka ya. Jenis Lindsay yang masih ada. Salah satu daripada spesies Lindsay tersebut ialah Lucidum. Okey, baik. Jadi Lindsay Lucidum ni pula, kalau tengok dalam buku Ganoderma The Ultimate Herb, dia kata ada lebih 48 baka. Daripada satu jenis dikaji dapatlah dihasilkan 48 baka yang masih lagi dalam proses kajian untuk dilihat apakah manfaatnya. Yang kita dapat di pasaran yang dipasarkan oleh Lindsay sekarang ni hanya sikit saja daripada 48 itulah. Ni info yang saya peroleh lah ya. Ini contoh. Contoh dibuat oleh kajian tentang spesies-spesies Lindsay. Ada 80 spesies Lindsay.
Tengok-tengok nama-nama ni macam nama lah. Ada location sekali. USA ada Lindsay dia, Vietnam ada, India ada, Thailand ada, China ada, kat Belgium pun ada, Afrika pun ada, India, USA, Turki pun ada. Banyak lah dia merata-rata. Tapi ini secara umum. Bukan semua ni boleh makan. Ya, bukan semua boleh makan. Bukan semua yang boleh dapat manfaat. Tidak. Ni dikatakan yang ditemui spesies-spesies ini, 80 spesies. Jadi kalau daripada 80 spesies ni dipecah-pecah-pecah dapatlah ada 205 baka. 205 baka dan bukan semua lagi boleh bawa manfaat dalam kehidupan. Kalau disusun dalam hierarki ni, hierarki hanya 9 jenis setakat ni yang boleh bawa manfaat kan. Yang tapi masih lagi dalam kajian. Nombor satu yang paling top ialah Ganoderma lucidum, yang kedua Ganoderma suge, yang ketiga Planatum dan seterusnya lah. Yang bawah ni, yang nombor 4 ke bawah ni yang jarang kita dengar. Yang biasa kita dengar nombor satu, nombor dua. Yang mana banyak manfaatnya. Kalau di kita punya pusat penyelidikan Yungkin, kita ada lebih 60 baka lucidum sekarang ini. Banyaklah. Ya. Ini antara linzi-linzi yang terdapat di pusat penyelidikan Yungkin. Ini gambar-gambarnya lah. Gambar-gambarnya di label-label lagi YK1. Ni bukan maksud produk YK1. Tidak, bukan. Ni label kepada jenis-jenis baka-baka strain, strain Ganoderma suge. Ganoderma suge. Ni gambar-gambar dia, bentuk hitam ada, bentuk antena ada, bentuk piring ada dan sebagainya. Okey, baik. Ada siapa yang buka mengaji tu, background saya punya presentation. Okey, baik. Kemudian Ganoderma lucidum, ini gambar dia. Tengok betapa indahnya kerjaan Allah SWT ni, pelbagai rupa bentuk yang pada logik akal kita ni memang ada ke manfaat benda ni. Tumbuh melata liar. Tapi kalau tengok sahaja begitu mungkin tak tahu tak tahu manfaatnya. Sebab kalau yang kita fikir yang biasa benda yang bermanfaat ni benda yang daun-daun, akar-akar ya di hutan kan, ada ubat-ubatan. Sebab benda ni tak tumbuh banyak di hutan kita dan jarang dibuat ubat. Yang biasa dibuat ubat ialah pada zaman tamadun Cina dahulu kan. Diambil, dipetik sebab dianggap herba yang sangat bernilai. Okey, baik. Kemudian ini Taman Teknologi Bioteknologi Lindsay yang terbesar bertaraf 5 bintang yang disebut minggu lepas kan, semasa kita punya meeting di Shenzhou ya, oleh Go Diamond kita. Tengok ada beberapa spesies Lindsay yang masih lagi dalam penyelidikan dan ditanam bentuk antena dan sebagainya. Ya. Okey, baik. Kajian dan pembangunan baka masih lagi berterusan. Sejak kilang ditubuhkan, Pusat Biotek ditubuhkan pada Oktober 1993. Di sini ada bilik pembiakan baka linzi, ladang ujian, bilik pemeriksaan kualiti, bilik penerokaan produk dan kajian sentiasa berterusan. Baik, satu baka daripada satu spesies untuk dibiarkan kepada baka-baka tertentu kerana nak dapatkan komponen tertentu, dia memang masa sangat lama untuk stabil, untuk tumbuh dengan stabil bagi dia konsisten uh, dalam bahan yang dikehendaki tu. Kan, dalam keadaan yang okey yang dikehendaki. Jadi contoh kalau macam kita kan di dalam konteks negara kita. Contohnya kelapa sawit kan, kelapa sawit. Asalnya kelapa sawit ni uh, nak dapatkan minyak sawit sangat susah. Jadi kita ada penyelidikan untuk kelapa sawit yang buat kajian supaya kelapa sawit ni boleh satu biji tu boleh isi yang banyak untuk menghasilkan minyak yang banyak dengan setandan tu. Kalau dulu payah nak hasilkan minyak, nak kena buat kajian supaya untung banyak lah dapat minyak banyak. Begitu juga dengan dalam kes kita Rinzi ni, buat kajian supaya kandungan tu lebih berkualiti dan lebih selamat dan boleh kekal hidup dalam tempoh tertentu yang didaki. Jadi nak dapat satu baka yang stabil dan sempurna mengambil masa minimum 3 tahun hingga 10 tahun. Bukan senang. Maknanya linzi yang kita nikmati yang bau tubik pula yang keluar contohnya masa COVID itu. Bukannya bau kaji dalam 2 3 tahun. Dah lama dah buat. Cumanya masih kaji-kaji nak tentukan okey dah finalize kan yang ni memang kita nak boleh pasarkan dan ni okey maka dia dah decide di sini yang mana boleh untuk dipasarkan, barulah dipasarkan. Cuma nak ceritanya kajian dah lama buat lah. Untuk pastikan betul-betul selamat dan memang efektif. Efektif. Dia bukan segera, bukan instant. Kemudian lebih 60 baka masih dalam kajian disimpan dalam ruang cecair nitrogen pada suhu negatif 78 darjah Celsius. Ini baka-baka yang lain yang banyak lagi ni
Kan? Nak buat macam mana? Dia kena simpan. Simpan di mana? Tempat ruangan cecair nitrogen yang sejuk beku pada -78 darjah Celsius. Info ni kita boleh tengok dalam buku hijau tu, dalam derma The Ultimate Herb tu. Dan tu dia sebut lah. Ya. Bukan senang nak kekal sebab bila dah habis saja kaji satu baka, baru bawa keluar baka lain. Kalau bawa keluar semua baka nanti rosak, tak sempat kan, tak sempat nak kaji semua. Jadi satu persatu. Lepas selesai satu penyelidikan satu baka, bawa baka lain. Mungkin ke depan lagi dalam 5-10 tahun mana tahu ada lagi targeted linzi yang lain kan, linzi yang lain untuk jantung sahaja ke kan sebagainya, untuk otak sahaja ke, wallahu alam. Baik, dan kemudian nak cerita pula untuk quality control penyelidikan ni, menjaga kualiti penyelidikan ni, kos dia sangat mahal. Lebih kurang sekitar jutaan dolar Taiwan. Bukan bukan sikit-sikit. Kos dia sangat tinggi, sangat mahal. Sebab menghasilkan produk yang sangat berkualiti. Sebab tu yang kita nikmati ni bukan benda yang biasa-biasa kan. Bukan benda yang macam instant, segera, entah pada mana datang, tak tahu punca, tiba-tiba boleh ni. Tidak. Dia memang satu benda yang terbaik. Untuk menghasilkan satu benda yang terbaik, dia memang ambil kos yang sangat tinggi. Jadi pengiktirafan yang kita dapat terhadap linzi kita ni memang diiktiraf bahawa sebagai makanan kesihatan yang mampu menyelaras imun, perlindungan hati kita. Dan kemudian dapat melambatkan proses penuaan ataupun antioksida kemerosotan fungsi organ. Bila sebut proses penuaan ni, maknanya bukan tak tua. Maknanya kita ni satu ialah tak lambat penuaan tu lambat. Penuaan tu berlaku pada usia yang sepatutnya. Kemudian organ-organ kita dia tak cepat merosot. Dia masih lagi boleh berfungsi hatta usia kita sudah masuk usia yang tua. Kan? Biasa bila masuk usia yang tua, orang dah tak, organ dah start bermasalah. Kadang-kadang tak tunggu tua sekalipun, dah masuk umur 40 pun ada juga di kalangan kita yang bermasalah. Jadi salah satu cara untuk mengatasi kemerosotan fungsi organ ni ialah makan linzi. Dan linzi juga diiktiraf dapat memperbaiki masalah alergi dan alahan. Dan yang ketiga, tak bukan linzi kita halal, pastinya halal oleh Taiwan Halal Integrity Development Association dan dapat akreditasi daripada ISO International bahawa memang kita punya penghilangan, penanaman, proses sistem ni semua dia ikut, dia menjaga kualiti, dia, bukan skip prosedur, tak apalah halal berhalal, tak ada, dia tak ada halal berhalal, dia kena betul-betul disiplin, disiplin dalam setiap proses tu. Dan kita juga dapat pengiktirafan Taiwan Quality Food. Okey, baik. Ini sikit cerita lah tentang Taiwan Quality Food ni. Macam mana nak dapatkan TQF ni, Taiwan Quality Food. Dia ada 4 komponen yang mesti dipatuhi. Bahan dia mesti bahan yang ada standard dia. Kaedah penghilangan dan penghasilan tu dia ada standard dia. Mesin pun ada standard dia. Kan? Dan pekerja pun ikut pewaian dia. Sebab tu kalau orang yang pernah pergi kilang, dia kata kilang ni sangat bersih. Kan? Macam sentiasa baru nampak, hari-hari baru. Kan? Sebab memang dia jaga tu. Nak mengamalkan nak mengamalkan penghilangan yang baik. Bukannya senang, susah. Kan? Okey, baik. Jadi kita pun ada jugalah cuba mengambil contoh kaedah standard ni untuk diamalkan di Malaysia, tapi mungkin tidak sebaik di Taiwan lah yang begitu ketat. Ya, okey, baik. Apa kelebihan targeted linzi ni? Kan? Baik, antaranya pertama, targeted linzi ni dia dihasilkan melalui teknologi kultur mycelium yang telah dipatenkan. Di mana teknologi culture ni, kultur mycelium ni tak ada kat tempat lain. Tak ada kat tempat lain. Teknologi kita ni memang kita yang buat, kita yang innovate, yang mencipta dan kita patentkan. Sebab kebanyakan targeted linzi, saya akan cerita sekejap lagi bagaimana YKI ni nak terhasil. Dia punya baka dia tu. Punya susahnya lah. Nak culture balik. Mycelium tu nak culture supaya lepas tu tumbuh lagi linzi yang sama dia punya kuantiti yang kita nak daripada asal penyelidikan tu. Tu susah. Kemudian kita ada proses penulinan dan pengasingan yang terkini. Dan kita punya ketulinan dan kepekatan yang tinggi bagi bahan yang spesifik. Maknanya targeted linzi ni, kalau kita nak bahan tertentu yang spesifik, contohnya nak bahan terpenoids ataupun terpins. Kita ada teknologi yang boleh kita ambil terpins sahaja dalam kuantiti yang tinggi. Kalau nak makropolisakarida,
nak tu sahaja pun ada. Contoh macam YKI kita ni. YKI kita kalau ikutkan kajian dan dia seperti mana yang diwawarkan dalam iklan, kita punya YKI memang sangat tinggi kandungan polipeptide, makropolisakarida protein ni. Sangat tinggi. Jadi yang ketiganya, pengesahan keberkesanan di makmal bertaraf GLP antarabangsa. Jadi kita tak nak shock sendiri, kan? Kita memanglah kalau orang kata buat test kat kilang sendiri, orang kata shock sendiri, tapi kita dapatkan pengesahan antarabangsa bagi memenuhi bagi menambah keyakinan pengguna-pengguna. Dan yang terakhir sekali, proses mempatenkan keberkesanan kandungan eksklusif. Kita bukan setakat dapat mengekstrak kandungan tertentu, bahkan kita boleh patternkan pula bahawa kandungan yang kita ekstrak tu memang dia efektif, berkesan, eksklusif, secara eksklusif. Maknanya bukan calang-calang produk kita ni. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini antaranya lah rumah hijau kita Perdana Malaysia yang berteknologi tinggi pertama di dunia. Okey, baik. Satu-satunya Shahou satu-satunya yang menguasai proses linzi di dunia lah. Kemudian kita ialah pengeluar linzi berskala besar di dunia. Kan? Kalau yang lain tu mungkin kecil lah sebab kita yang pertama. Kan? Okey, baik. Kemudian mempunyai strain linzi yang terbanyak di dunia. Bayangkan kita ada berapa tadi? Lebih 60. Strain linzi lucidum saja. Banyak orang lain tak mampu nak buat sebab tak ada modal. Ya? Okey, baik. Dan susahlah. Tak ada modal dan kepakaran. Dua-dua itu sangat penting. Ya? Dan kita menguasai strain dan mengawal keberkesanan produk. Okey, satu-satunya teknologi penulinan linzi berpaten dunia. Kita satu-satunya company yang ada teknologi penulinan linzi berpaten di dunia. Memang nak dapatkan bahan yang tulen tanpa ada sikit pun benda asing dalam linzi kita ni. Dan berpaten ya. Okey, baik. Satu-satunya yang mempunyai produk equivalent targeted linzi di dunia. Tambah pula kita ada targeted linzi lah yang bersasar fungsi pada masalah khas secara tepat dan berkesan. Okey, ni gambar macam mana nak ceritanya pengkulturan mycelium tu tadi. Dia bermula daripada Haifa ni, daripada spores ni. Spores ni daripada satu baka yang dikaji yang terbaik, kemudian nak pastikan kualiti hyphae ni, dia punya pembiakan dia punya pembiakan dengan mating jenis A dengan jenis B ni, dikembangkan pula mycelium tu sampai jadi balik yang buat pokok yang lain, cendawan yang lain. Dia ambil masa yang proses. Nak kontrol supaya dia jadi. Nak bagi jadi tu bukannya senang, susah. Dan nak jadinya jadi spesies yang betul. Tak nak di spesies lain. Nak spesies tu je. Dia susahnya nak jaga ni. Kalau nak bagi tumbuh melia, dia boleh tumbuh melia. Tapi takut-takut ada komponen jangkitan lain kalau diliar di hutan kan. Itu yang susah lah. Sebab kita ni nak jaga kualiti dan kita nak bahan tertentu saja, nak baka itu. Maka inilah proses yang dikawal. Yang kita ada teknologi mempatentkan untuk kulturkan spesies ini sahaja. Terhasillah produk YKI, YKB, YKK. Bukan sedikit tapi banyak YKK, banyak YKB, YKI dikilang, dipasarkan di seluruh negara-negara yang sekitar yang ada cawangan ni lah. Ya, okey, baik. Okey. Ini YKI Ganoderma serbuk Ganoderma. YKI ni hadir dalam bentuk serbuk ya, dia bentuk serbuk. Saya tak ambil sini pula. Sachet dia kecil je lah tapi serbuk, mengandungi serbuk Mycelium Ganoderma dan juga ekstrak Ganoderma. Berdasarkan penelitian, Ganoderma memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa untuk kesihatan manusia. Ganoderma bermanfaat untuk membantu melindungi organ hati, juga mengatur sistem imun pada tubuh. Sehingga Ganoderma dapat juga membantu memperkuatkan keadaan tubuh supaya tetap sihat secara optimal. Bahagian Mycelium Ganoderma juga memiliki khasiat yang tidak kalah dengan Ganoderma itu sendiri. Di mana Mycelium tadi, kalau tengok gambar kita ni, ni bawah ni. Ni cendawan tu, akar dia ni. Dipanggil Mycelium. Okey, baik. Jadi Mycelium merupakan bahagian daripada kulat. Jamur ni kulat yang terbentuk oleh kumpulan-kumpulan benang-benang halus kulat yang disebut dengan hypha. Dia ni, Mycelium ni terbentuk daripada hypha tadi ni. Hypha ni banyak-banyak membiak jadi jaring-jaring yang halus. Kalau pokok tu kita nampak besar akar dia kan. Bekar pula besar. Tapi kulat ni dia halus je. Disebut istilah berbenang gitu kan. Okey, baik.
sudah teruji secara klinis dapat memperbaiki keadaan hyperglycemia, dan temuan ini juga sudah dipatenkan di Amerika Syarikat. Nah, hasil keberkesanan ini dipatenkan. Okey, jadi YKI mengandungi 20 sachet satu kotak, harga ahli 230, harga dijual pada pasaran 260. Kalau orang tanya harga kawan-kawan, berapa harga kawan-kawan YKI ni? Alah, harga kawan-kawan 230 lah. Mahalnya. Tak ambil untung ni, tak ambil untung kan. Memang ambil 230 bagi kat Chuang Ho je. Tak ada ambil apa. Tak ambil untung tunai lah. Tapi point tu kalau nak point tu dapat lah kan. Okey, baik. Cerita dia gitu. Tapi kawan-kawan kena isi ahli lah. Jadi ahli kan. Jadi ahli. Okey. Jadi YKI ni dipertingkatkan daripada Baka Yunkin Linzi. Linzi yang general tu. Kelebihan ni adalah walaupun dos dia yang sangat kecil, dos dia yang kecil, tapi keberkesanannya sangat sangat nyata. Siapa yang pernah makan YKI dia tahu kesan dia sangat Ah, sangat sangat dia efektif lah. lagi swap pula tu. Dan yang ketiga, Oh, tu. rasai Kau Kak keberkesanan Salma. linzi dengan serta-merta, Dia ambil melindungi apa benda tulisan kat anda bawah tu. dari Lepas jangkitan tu RM5 penyakit tu. dan membantu Bagi anda pada doktor untuk hang. mengekalkan Apa benda? kesihatan hasil berkesan. Dan Ah, suami dia jual ayam tu. VM Amit boleh tutup mic dulu sebab ada perbincangan tentang keuangan tu. Itu sikit. Okey, baik. Seterusnya, okey, nampak? Kandungan polisakarida makromolekul yang khusus ada dalam YKI. Kalau secara generalnya, kandungan secara umum dalam linzi kita ada 4 komponen ni lah secara amnya. Ya, kita ada triterpenes yang selalu disebut diwawarkan. Dan kita ada yang kedua polisakarida makromolekul. Yang ketiga kita ada nukleosida linzi. Yang keempat kita ada protein LZ. Cuma yang khusus dalam YKI ini ialah komponen kedua ni. Kalau nak cari komponen yang pertama ni, dia banyak paling tinggi dekat YKK dengan YKS. Tapi kalau untuk YKI ni, banyak yang nombor 2. Kenapa macam tu? Sebab ni targeted linzi. Dia khusus untuk masalah tertentu. Kalau orang tanya, alah, nak semua sekali ada? Nak semua sekali ada. Kita dah sedia ada dah dalam linzi umum. Macam YK1, YK2 dah ada dah semua ni. Dalam satu ni. Cuma nak lebih banyak lagi komponen tertentu sahaja untuk selesaikan masalah tertentu. Maka kita fokus YK tu letak hasilnya linzi targeted. Macam dalam YKI, kita ada polisakarida makromolekul yang tinggi lah, keberatan yang sangat tinggi. Apa fungsi dia? Fungsinya polisakarida ni pertama menguatkan imuniti. Menguatkan orang yang lemah imuniti dikuatkan. Kalau tretepin dimalaraskan balik. Cuma kalau orang tanya dalam YKI ada tretepin tak? Ada, tapi sikit lah. Sikit rendah je. Yang banyaknya adalah polisakarida. Satu lagi fungsi polisakarida makromolekul adalah menghapuskan radikal bebas. Radikal bebas ni boleh menyebabkan sel-sel anggota organ badan, sel-sel organ dalam badan kita rosak. Jadi memang polisakarida makromolekul ni dia ada komponen yang kita panggil beta glucan yang kita cerita nanti, melindungi antaranya menghapuskan radikal bebas dan melindungi sel pankreas daripada rosak. Yang ketiga mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Jadi kelebihan polisakarida juga dia mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati untuk yang ada masalah hati. Yang keempat memperbaiki keadaan badan. Ini general kan, tapi maknanya di mana saja dalam badan kita yang ada keadaan yang tidak baik, yang tak sihat, maka dia akan pergi untuk memperbaiki keadaan badan badan kita. Okey, baik. Fungsi utama YKI, okey, dia mengandungi bahan-bahan terbaik, terutamanya kaya dengan kandungan beta glucan. Nanti saya cerita apa pentingnya beta glucan ni. Antaranya adalah pentingnya juga nombor satu untuk melaras sistem imun kita dengan berkesan dan melindungi hati. Sebab beta glucan ni tadi adalah komponen dalam polisakarida makromolekul yang memperkuatkan sistem imun kita dan juga melindungi hati kita. Yang kedua, bila sistem imun kita kuat, kita mampu melawan jangkitan virus pada saluran pernafasan dan mencegah virus daripada merebak kepada sel normal melalui tindak balas imun yang cukup berkesan. Yang efektif lah, yang efektif. Virus macam-macam virus, macam-macam virus pada saluran pernafasan ni. Antara yang terbaru tahun lepas yang kita tengok ialah COVID. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Virus banyak lah.
Ini masalah pernafasan, maka YKI sangat sesuai untuk membantu melawan jangkitan virus dan juga bukan sekadar melawan jangkitan, juga mencegah virus daripada merebak kepada sel-sel normal. Dan yang ketiga ialah melawan hyperglycemia. Ini masalah orang kencing manis, di mana hyperglycemia ni kandungan gula dalam darah pada paras yang tinggi, sangat tinggi. Sebab apa tinggi paras gula ni? Kerana kekurangan insulin. Insulin. Jadi memang sangat penting lah beta glucan dalam YKI ni, fungsinya untuk membantu perempesan insulin secara semula jadi supaya kandungan kepekatan gula dalam darah dapat direndahkan. Okey, baik. Ini saya cerita macam mana ya. Baik. Kajian. Kajian mendapati bahawa kandungan beta glucan dalam linzi ataupun ganoderma menunjukkan fungsi yang sangat cekap untuk apa? Untuk memproses untuk membantu menurunkan kandungan gula dalam darah. Macam mana fungsinya? Baik. Memandangkan beta glucan ini dia punya strukturnya polisakarida yang besar. Bentuk dia yang besar, maka dia tak boleh diproses terus dalam perut. Dia akan diserap dan pergi kepada hati. Dia tak akan sintesis dalam bentuk yang begitu simple untuk diserap. Dia akan pergi, memang Tuhan jadikan linzi ni, makhluk Allah Ta'ala ni, tumbuhan ciptaan Allah Ta'ala ni, dia ada beta glucan yang memang fungsinya orang jumpa ni, hasilnya adalah manfaatnya dia pergi kepada reseptor dalam pada kita punya pankreas. Dia sebagai fungsi sebagai reseptor ni macam gini. Macam kita nak charge telefon, nak sambung plug kepada soket. Soket itu umpama pankreas kita. Kan? Kita ada telefon, nak charge 2 3 telefon, 4 telefon. Tapi kalau soket tak ngam, plug tak ngam nak masuk ke soket. Soket tu ialah pankreas. Plug ni ialah yang ini. Kita panggil apa? Reseptor tu. Nah, jadi nak bagi masalah orang yang kandungan gula darah tinggi ni. Gula ni umpama telefon. Telefon kan manis kan, seronok kan. Banyak telefon nak charge tapi satu pun tak nak charge. Telefon nak charge tu banyak kan. Tapi tak payah nak charge pun sebab plug tak kena. Plug tak kena. Jadi bila datang beta glucan ni, barulah ngam. Plug yang ngam untuk masuk, untuk dicocok pada di plug in dengan kita punya pankreas. Jadi keluarlah sel-sel beta, insulin melalui kabel tadi pergilah pada telefon-telefon tadi. Gitu cerita dia. Boleh faham ya? Jadi masalah kandungan gula tinggi ni ialah dia tak ada satu benda yang ngam untuk merangsang. Sebab elektrik tak boleh ngalir ni. Sel beta tak boleh nak keluar sebab tu plug tak ngam. Plug 3 lubang, dia masuk 2 lubang. Plug dia mungkin tak jenis lain lah. Dia beli telefon jenis lain ke, plug tak ngam. Tapi bila datang Inzi ni, dia memang ngam. Bolehlah merangsang penghasilan sel beta insulin ni. Dan juga mengandungi sel beta dalam polisakarida linzi ini untuk melindungi pankreas daripada nekrosis dan memanjangkan hayat sel pankreas. Itu je. Okey, baik. Jadi secara kesimpulannya, apakah fungsi manfaat daripada YKI kita ni? Pertama, pelindungan hati. Melindungi hati kita. Yang kedua, modulasi imun. Memang menguatkan sistem imun kita. Ya, sebab biasanya orang yang masalah sistem imun ni dia akan nampak kesan masalah yang ketiga ni, iaitu apa dia? Dia ada alahan ringan seperti rhinitis, urtikaria, kulit-kulit gatal kan, sebab alergi kan, alahan kan, timbul biji, selalu sesama mengalir, semua mata pun merah, gatal-gatal mata, ya, macam-macam masalah dia sebab alahan masalah imun. Kemudian menentang virus seperti mencegah selsema, mengurangkan simptom selsema. Selsema kuat sampai sakit kepala, sakit sini kan, semua sakit. Ingus tak berhenti mengalir. Makan YKI. Makan YKI. Kalau anak saya yang bongsu tu, yang nombor 3 tu, umur baru 2 tahun, dia sekarang dah pandai buka bekas kita buru simpan YKI, bekas kedap udara. Dia buka sendiri, dia boleh calik je dalam mulut dia. Dulu ni kita nak calik, sekarang ni dia pergi sendiri je, buka calik ni, calik makan. Sebab YKI ni dia tak pahit macam YKB, dia macam tawar-tawar sikit. Pahit tu sikit sangat lah. Kan? Sebab dia tak banyak tertepin kan, dia tak pahit sangat. Okey, baik. Dan yang kelima, dia menurunkan gula dalam darah. Sebab tadilah
Sebab kandungan beta glukan yang tinggi melalui polisakarida makro molekul tadi ni, jadi dia merangsang pankreas kita untuk menghasilkan sel beta insulin supaya semua darah boleh disintesis, semua darah pula, semua gula dalam darah boleh diturunkan. Okey, cerita mudah begitu ya. Okey, baik. Jadi ni fakta secara am. Adakah linzi selamat dimakan? Baik, pertamanya ia boleh dimakan seperti makanan dan sayuran, kata Dr. Chen dalam buku hijau ni, tanpa pantang larang. Kan? Ni yang paling istimewanya. Kalau benda lain banyak pantang. Tak boleh makan ni. Jangan makan ni, jangan makan ni. Banyak pantang larang. Susah kan? Jadi senang. Linzi tak ada pantang larang. Disifatkan sebagai herba perubatan. Sebelum saya skip nombor 2 ni, yang pertama ni pantang larang ni. Kalau orang tanya, satu lagi orang suka tanya kan. Boleh tak makan linzi dengan obat ni? Boleh tak makan linzi dengan ni? Makan ni dengan ni? Tak ada masalah. Dia tak ada pantang larang. Sebab dia bahkan membantu lagi mengurangkan kesan sampingan. Disifatkan juga linzi ini sebagai herba perubatan yang terhebat. Kerana ia bukan sekadar merawat, bahkan mencegah dari sebarang penyakit. Dr. Chen menyatakan dalam bukunya, pada buku surat 125, buku hijau tu, melalui beberapa kajian ujian keselamatan, mendapati kalaulah seseorang itu makan 8 botol linzi sehari untuk tempoh 2 tahun, tiada kesan sampingan yang buruk ditemui. Bahkan kalau British Journal of Nutrition buat kajian pula, dia kaji DNA pula. Nak tengok DNA kat mana ni? Dekat hati dengan bawah pinggang. Sebab situ tempat kilang menapis filtering kan, filtering toksik sebagainya. Ada tak sangkut-sangkut toksik ke daripada makan linzi ke kan dah tempoh 4 minggu? Tak ada. Tak ada. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah Dr. Chen juga menyatakan dalam buku beliau bahawa linzi dapat diambil kebaikannya sekiranya menepati konsep pemakanan pengambilan yang betul. Kalau kita makan linzi dengan cara yang betul, maka lebih efektif lah, lebih berkesan. Pertamanya, kalau nak makan linzi, mesti pastikan linzi tu linzi yang betul-betul linzi lah, yang ditanam, diekstrak secara profesional, yang terbukti keberkesanannya, bukan linzi sebarangan. Ya. Balik ceritanya Linzi Xionghu lah. Ya. Makan Linzi Xionghu senang. Yang kedua, sebaiknya diambil dalam tempoh yang panjang. Sekurang-kurangnya 3 bulan dan diambil secara konsisten. Bagi masa pada diri kita untuk sembuh sekurang-kurangnya 3 bulan. Kan, kalau untuk merawat. Dan ambil secara konsisten. Supaya proses rawatan tu lebih efektif. Kalau tiba-tiba tak ada kan, terbantu kan, tak konsisten. Kalau dia ambil tak konsisten, maka proses rawatan pemulihan dia akan terganggu. Tak ada dah datang. Tak ada datang bantuan dah. Sebab linzi kita stop. Dan yang ketiga, jangan tunggu sakit. Kerana mencegah itu lebih baik pada mengubati. Mencegah itu lebih menjimatkan poket daripada merawat. Jadi mencegahlah sebelum sakit. Dos yang tinggi, Allah, sasut pula. Jadi, okay. Dos yang tinggi untuk tujuan merawat dalam tempoh yang cukup tanpa dihentikan secara tiba-tiba. Selepas tempoh tertentu dengan dos yang tinggi, barulah boleh beransur-ansur turun ke dos yang rendah. Bukan berhenti secara mengejut tiba-tiba. Ya, kalau untuk merawat ni, lebih baik dos yang tinggi dulu. Dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bila nampak ada penambahbaikan yang besar, program yang besar, boleh dikurangkan dos sikit-sikit. Baik mana Mas. Okey, baik. Okey, kemudian yang kelima, lebih baik diambil sebelum makan. Kalau ambil sebelum makan lebih cepat kesannya. Sebab apa? Sebab komponen tryptopanols dalam linzi ni ataupun linzi itu sendiri, dia lebih mudah tercerna dengan jus gastrik perut, dengan jus asid perut ni. Biasa kita takut asid perut ni akan merosakkan struktur ke tidak, tapi linzi ni lain. Linzi ni lain. Kalau asid perut ni dia bantu untuk cepat lagi efektif untuk mencernakan linzi. Juga yang keduanya, kenapa lebih baik ambil sebelum makan? Kerana penyerapan lebih cekap tanpa gangguan dengan kehadiran makanan dalam perut. Linzi dulu diserap, bawa terus masuk dalam darah sebelum bawa masuk benda lain. Okay. Dan yang ketiga, optimal time untuk makan linzi sebelum makan. Dan sebelum makan, anda kata kalau dah makan,
30 minit atau 1 jam selepas makan. Tapi tak wajib lah. Kalau nak makan juga boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena faham lah, efek dia takkan segera, takkan instant lah. Bagi tempoh dalam setengah jam lepas tu, mungkin berhenti sesemua ke, mungkin okey sikit keadaan ke. Dalam 1 jam ke. Baik. Dan yang ke 2, 3, 4. Yang keempat, use in combination with other medical therapy. Tuan juga sebut, boleh digunakan dengan kombinasi ubat-ubat perubatan. Kalau doktor dia bagi ubat, kan, bagi ubat apa sebagainya, boleh makan. Jangan berhenti total, ya, berhenti total. Dia Dr. Chen sarankan combination sebab dia bantu juga untuk cepatkan. Dan dalam masa yang sama, bila digandingkan, disebut dalam poin ni, sebaiknya bila linzi digandingkan bersama, ia membantu mempercepatkan rawatan dan pemulihan pesakit. Tambahan pula, ia dapat mengurangkan kesan negatif daripada rawatan atau ubatan yang merosakkan hati dan buah pinggang. Dr. Chen memang sebut, beritahu memang ubat-ubatan ni boleh merosakkan hati dan buah pinggang. Dengan syarat, jika dia dimakan dalam tempoh berpanjangan. Itu tu. Kalau kita tak nak makan ubat lama-lama, tak nak. Kalau boleh kita nak stop. Jadi kalau kita tengok dalam testimoni, banyak dalam e-learning, kebanyakan yang ambil linzi, semuanya kurang makan ubat. Kurang dos obat sampai kan tak ada. Kan? Sebab proses rawatan lagi cepat lah. Kos pun lagi jimat lah, lagi jimat berbanding dengan pergantungan dengan linzi semata. Proses rawatan tu lebih ambil masa dan lebih kos juga lah. Ya. Linzi tiada komplikasi dengan rawatan lain diberikan doktor. Ini Dr. Chen sebut, ya. Okey, baik. Okey, itu saja penerangan dari saya berkenaan dengan YKI. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk yakin dan menggunakan YKI dan menjadikan YKI ini sebagai teman setia yang sentiasa ada dalam di rumah, ada dalam beg, bawa ke mana saja untuk merawat masalah sesama, alergi alahan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Ibu Suharni. Bolehlah kalau nak bertanya. Tanya boleh. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Izzat telah memberi pencerahan tentang Yungken Ai. Ibu sebelum lanjutkan kepada part yang kedua, ada siapa-siapa tak di antara kawan-kawan kita yang hadir ni untuk bertanyakan tentang Yungken Ai? Boleh bertanya. Ibu bagi masa sikit. Sebelum tu Ibu tertarik dengan Ustaz Izzat tadi cakap tentang Yungken Ai ni sebab Ibu ada diabetes yang sangat boleh dikatakan kronik lah. Bila Ibu buat check up tak pernah rendah bacaan Ibu. Tetapi dalam Syonghor dah selalu cakap makanlah sebanyak mana sebab dia bukan ubat. Jadi makanlah banyak-banyak, nak kemam ke atau nak campur ke. Ibu sangat setuju. Sebab dia boleh baiki kita punya pankreas dan melawan jangkitan virus. Virus yang sangat macam anggap kata kita macam mudah tu sesamalah. Tetapi masa COVID tu memang sangat penting lah masa itu kan. Okey, baik. Ada siapa-siapa nak bertanya tentang Yungken Ai dari pencerahan daripada Ustaz Izzat? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ni saya nak tanya, YKI ni boleh ambil untuk jantung tak? Untuk sebab suami saya baru kena serangan jantung. Jantung. Mungkin ada Ibu sikit cakap tentang YKS tu lebih baiklah, tetapi Yungken Imun tu boleh juga. Tetapi sebaiknya kalau diambil dengan YKS pun lagi baiklah. Dan seterusnya boleh Ibu minta Ustaz Izzat bagi pencerahan tentang jantung tu, Ustaz? Saya Serahkan pada Gold Diamond kita, Asrina, untuk bantu isu jantung ni, Ustaz jantung. Okey. Mungkin Okey, ada baik. pandangan Nanti beliau. Okey. Nanti Suraya. Nanti beliau Ibu bagi peluang nanti selepas ni memang ada part beliau Gold Diamond Hasrina tentang jantung tu ya. Boleh Okey. je kalau Sekarang. ajak sekarang takut lupa. Boleh juga. Boleh juga. Okey, Jidi. Macam ni Kak Su. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita ambil YKI ni memang khususlah
linzi dia untuk sebarang masalah jangkitan macam immune system. Jadi maksudnya kalau kita ada penyakit yang berkaitan dengan jangkitan dalam darah, jangkitan kat paru-paru, pneumonia tu kan yang paru-paru berair, ataupun demam, benda-benda yang tentang virus memang sangat sesuai YKI ni. Lepas tu yang bukan berkaitan dengan virus macam pankreas, kencing manis ataupun pernafasan, paru-paru, batuk. Jadi maksudnya YKI ni dia untuk paru-paru dengan untuk pankreas, dan immune system boleh pergi dekat liver lah. So dia kalau kita nak jantung, kalau jantung tu tersumbat, kita kena ambil linzi yang buat pembersihan tu. Jadi kalau yang bagus sekali untuk menguraikan segala sumbatan blok dalam badan kita, kena ambil YKK lah. YKK tu memang yang power sekali detox dia. Okay, kalau turun grade sikit, YKS untuk detox. Lepas tu general linzi lah ambil YK2. Ataupun YK1 yang 270 tu. Cuma of course lah, bila makin rendah grade linzi tu, proses pembersihan tu makin perlahan lah. Perlahan tu maksudnya macam kalau kita letak YKK tu guna vacuum turbo. Mungkin YK1 tu guna penyapu linzi. Jadi of course lah tempoh pembersihan tu lama. Jadi dia akan baik. Jadi cuma dalam keadaan urgent kita kena decide lah nak yang macam mana. Kalau kita kata oh tak apalah, sama-sama makan ubat, doktor pun kontrol, keadaan kontrol, nak makan linzi biasa boleh. Tapi kalau lah dalam keadaan macam doktor kata 3 lain tersumbat, nak kena bypass segera. Masa ni kalau kita memilih linzi yang biasa, mungkin sampai tempoh yang doktor bagi tu belum selesai. Jadi kita kena buat bypass. So macam yang kes jantung yang Lina sendiri pernah handle lah. Ada satu ni kira mak dia dah 70 lebih dan 3 line tersumbat, memang doktor tengah tunggu dia untuk buat bypass. Cuma anak dia ni seorang doktor, jadi dia tak berani setuju tu sebab mak dia makan ubat dah lama. Makan ubat darah tinggi, kencing manis lebih 20 tahun. Selalunya kalau orang yang makan ubat lama macam tu, salur darah dia dah tak kenyal. Dia reput. Maksudnya kalau kita buat operation, kita cepit dia boleh bleeding. Jadi si anak ni dah tahu condition tu. Jadi dia takut bila dia buat je operation jadi macam tu. So jadi dia buat decision, jumpa Syong Horian dulu lah. Jadi dia datang jumpa Lina lah, dia bertanya. Oleh kerana keadaan mak dia yang macam tu, dia tu decide makan YKK 2 paket satu hari, YK2 1 kotak. Maksudnya 1 kotak tu 20 biji kan? 580. So YKK 2 paket satu hari. Campurlah dengan lactoberry dan sebagainya. So memang dia dipendekkan cerita, rezeki dia memang mak dia tak payah buat bypass, boleh pun angkat beras. Umur 70 ni kalau jantung tersumbat, angkat beras semput lah kan. Tapi dia lepas dia buat detox tu, dia boleh angkat punca dia tahu dia sakit jantung pun bila dia angkat beras yang 5 kilo tu, sakit dada, rasa ketat dada. Baru pergi cek memang baru tahu jantung tersumbat. Jadi selepas dia makan linzi dosis yang macam tu, dia makan dosis macam tu 2 bulan. Maknanya wise major lah anak dia ni. Okay. Bila dah 1 bulan dia makan tu, check up ke hospital pembuat, dan lagi yang di try angkat berat tadilah, angkat 5 kilo beras tu. So bila dia angkat, dia jadi maksudnya dalam keadaan yang urgent, kita boleh ambil linzi khusus iaitu YKK tu buat detox. Kalau dalam keadaan yang kita boleh okey lah, bolehlah ambil linzi mana-mana sebab fungsi dia kena bersihkan salur darah di jantung. Itu kalau jantung tersumbat. Tapi kalau jantung lemah, kena masuk Walter King. Kalau jantung lemah. Jadi kalau lah kata kita dah kena stroke ni, jangan tangguh. Sebab takut sumbatan salur darah tu boleh menyebabkan oksigen tak sampai ke otak kan. Jadi proses penyembuhan tu jadi lambat. Jadi baik mula-mula ni, kita berbelanja lah beli yang jadi 580. Maksudnya macam tu. Faham tak Kak Su? Kak Su faham tak Kak Su? Faham. Tapi cakap dia Nina. On aspirin, on apa? Itu bacakan darah. Itu bacakan darah je Kak Su. Itulah yang ubat cair darah tu lah yang jadi masalah juga.
bleeding kan. So, jadi kalau lah kata tak mampu nak makan linzi yang betul-betul, memang kita kena makan dengan ubat cairkan darah. Itulah kalau kita baru kena stroke. Tapi kalau lah kata kita mampu, paling kurang pun ambil linzi yang 270 tu, buat macam kes-kes yang Dr. Chen buat kajian tu. Satu cawan linzi, satu cawan kopi, letak 2 biji linzi. Buat 4 kali. 3 bulan boleh jalan kan yang kes-kes yang Dr. Chen buat eksperimen tu. Jadi itu pun boleh jugalah kalau kita nak macam tu. Okay, tak. Okay. Lepas ambil yang 270 tu tapi makan 8 biji. 2 biji dalam kopi lah. Macam tu. Cuba yang tu dalam sebulan. InsyaAllah. Kalau mampu macam tu. Sebab yang duk dengar, yang kita tengok testimoni orang guna tu. Macam Dr. Chen, 3-4 bulan je selesai. Maksudnya boleh jadi biasa balik. Lepas tu kan ada dalam video-video kita tunjuk cara urutan. Kita buatlah juga cara urutan supaya cepat. Okey? Okey, ada lagi? terima kasih. Adik Ani, perasan tak you tak off mic? Admin tolong off mic. Senior VM dah off dah. Okey. Okay, ada lagi tak nak tanya? Nak tambah sikit boleh? Boleh. Saya lupa nak cerita tentang cara nak makan waki air tadi ni. Kalau macam budak boleh calik kot kan, calik-calik dengan tangan, dengan jari yang sedikit basah. Tapi kalau kita ni dewasa nak makan waki air, boleh je kalau nak makan terus tu. Cuma takut bersombor nanti berabuk sampai keluar hidung balik abuk kan. Jadi cara yang sesuainya makan dengan kopi lah, bancuh dengan kopi sekali. Bila bancuh kopi ni, bancuh dengan kopi yang air panas betul lah. Yang seperti yang dia ajar asalnya kita cara buat kopi yang betul tu. Masukkan sekali waki air, kita kacau. Lepas kita minum, kita kacau, kita minum. Tengok ada lagi tak seredak-seredak dalam cawan tu. Cuci pula, bilas dengan air biasa. Bagi sampai bersih. Jangan tinggal sikit pun mendak-mendak, bagi bersih. Sebab itu takut-takut ada linzi. Memang kita punya kopi. Waki air. Kita memang tak ada susu creamer, tak ada. Jadi jangan risau. Memang kena pastikan cuci tu bagi bersih sikit. Bagi bersih minum. Buat macam tu. Bagi clear lah. Supaya betul-betul lah tak rugi lah kita makan waki air Ini tu. mahal kan? Mahal. Okay, tu je lah. Okay, insyaAllah. Okey. Lina, Kak ni nak tanya yang jantung lemah tu fokus kepada Vital King saja ya. Seandainya kita bukan. Kalau kata setengah orang tu jantung dia tak tersumbat pun, tapi jantung dia lemah. Lemah maksudnya muscle dia tu tak cukup kuat. Jadi untuk kuatkan muscle kita ni kita perlu Vital King. Jadi sebab tu Vital King ni sangat bagus untuk jantung yang lemah. Tapi kalau kita tak sure jantung kita ni jantung kita lemah tapi sumbatan tu kita tak sure, makan jugalah linzi. Kalau ada sikit-sikit yang tu, sekurang-kurangnya linzi boleh clear up. Jadi Vital King untuk kuatkan masa jantung supaya dia boleh pump dengan baik. So darah tu, bila dia boleh pump dengan baik, boleh sampai ke semua ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki kan. Kalau dia tak boleh pump dengan baik, mungkin tak sampailah. Baik. Naim angkat tangan ke kita? Mana Naim? Ada apa lagi siapa nak tanya? Sila. Okey. Kalau macam tu kita beralih kepada ini ya Jidi, testimoni. Ada siapa-siapa nak berkongsi tentang testimoni sendiri ke atau anak-anak atau downline kita? Ya. Ada tak siapa-siapa nak share tentang testimoni sendiri? Kalau Zainab tadi nak ke? Pak Zainab macam mana? Senyum je bila Kak Ani sebut nama tadi. Kalau memang betul ada testimoni. Boleh je cakap. Ada tak? Tak nak? Atau ibu sendiri boleh Jidi? Boleh. Okey, baik. Ibu sebetulnya kalau kita nak cerita tentang testimoni Greenzy, mungkin ada cakap alah Greenzy, tetapi Greenzy ni sangat banyak kelebihan dia.
Ibu nak share tentang anak ibu yang nombor 7 tu, yang dia ada jantung juga tu, yang ada accident tu juga. Tapi ini cerita ibu yang simple saja. Simple-simple pun susah tau. Dia kan pakai tudung je. Jadi dia ada mengalami kulit kepala. Tetapi dia bukan kelemomo tau. Dia jenis tebal dalam dekat atas apa kulit kepala tu dia tebal. Memang agak susah. Mulanya dia ada cakap, ibu, Anis punya kepala ada kelemomo lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu ibu abaikan je kan. Lepas tu sekali tu ibu tengok lah sebab dia sibuk je dengan kulit kepala. Mungkin dia tak selesa. Alih-alih ibu tengok tebal, sangat tebal. Dia bertampuk-tampuk gitu. Jadi macam mana ibu nak buat benda ni ya? Tiba-tiba macam kita guna shampoo lah Anis. Anis dah buat. Dia cakap. Lepas tu macam mana nak buat. Lepas tu ibu ambil green zea tu. Ibu tak letak air tau. Ibu basahkan kulit kepala tu. Rambut dia panjang. Basahkan kulit kepala dia tu. Dan ibu ambil green zea tu. Ibu letak dekat tempat yang bertampuk tu. Dia tebal, dia bukan sikit-sikit. Jadi ada satu sikat rambut tu yang bukan yang kasar, yang agak rapat sikit. Ibu letak green zea, ibu tarik-tarik gitu. Tapi pelan-pelan lah, dia macam aduh sakit bu, dia katakan. Sebab benda tu dah tebal. Korek-korek. Satu hari tu ibu ngerjakan dia tu sampai petang tu juga. Rehat sekejap. Sakit dia. Ibu tarik lagi dengan rambut-rambut gugur sekali. Ibu buat lagi. Banyaklah dekat celah-celah sini tu. Tak tahu ibu sebab apa. Benda dia tu macam merebak gitu cepat. Ibu layan je lah dengan green zea. Tapi tak banyak pun ibu pakai green zea tu. Dalam green zea kita panjang gini kan. Adalah dalam 1 inci tu. Banyak jugalah ibu buat. Jadi ibu petang tu ibu pergi cek balik. Besok tu ibu tengok lagi, ada lagi sikit. Maknanya ibu tak bersih lagi dengan betul. Dia punya ibu korek tebal-tebal. Kalau ibu letak air, benda tu yang ibu korek tadi tu, ibu letak dekat air sebab ibu nak bersihkan sikat rambut tu dengan berkuping-kuping ya namanya tu kan. Kuping-kuping dengan rambut tu gugur sekali. Akhirnya dengan bersih lah, adalah juga yang luka-luka tu, yang tebal tu luka. Dia mengadu sakit ibu. Jadi bila ibu cek lagi minggu ke hadapan tu dah berkurang. Tapi cuma masih ada. Jadi itu saja ibu punya testimoni tentang green zea dan kulit kepala ada tebal yang berkuping-kuping tu. Ibu pun tak tahu apa ya penyakit itu. Itu saja ibu punya perkongsian untuk minggu ini, testimoni pada anak ibu yang nombor 7 tu. Boleh saya tambah satu lagi sebab saya teringat pasal green zea tadi tu. Ya. Green zea ni ya boleh guna juga untuk kita buat nebulizer ataupun wap anak kita yang ada hidung tersumbat sesama kan. Betul, Sebab saya pernah betul. test pada anak saya lah. Anak saya yang nombor 2 ni dia sesama yang teruk demam dan bila kalau pakai balm pun dia tak boleh menghilangkan sumbat tu. Memang sumbat teruk. Jadi susah nak bernafas lah, jadi macam tak selesa lah. Tak tidur pun susah. Jadi bila ambil green zea, picit green zea banyak sikit dan bancuh dengan air panas. Air panas tu yang boleh menghasilkan wap lah. Panasnya air tu boleh menghasilkan wap. Kemudian dekatkan, macam saya bancuh dalam cawan yang dalam sikit. Cawan yang dalam sikit dan dia luas sikit bukaan mulut itu. So bila wap tu keluar, sedut je. Kan. Dan boleh cair. Sumbat dia terkeluar hingga semua leles. Kahak pun boleh keluar. Dia pun boleh tidur dengan lena sebab tak ada penyumbatan. Boleh lapang bernafas. Sedangkan tadi tu dah cuba dah buat tiger balm. Tak jadi. Bila kita gunakan kaedah nebulizer tu, wap, maka dia sedut tu boleh mencairkan dia punya sumbatan ni dan boleh lega bernafas dan boleh tidur lah. Jadi kita boleh cubalah kalau ada masalah anak-anak tu sangat tidur tersumbat sumbatan, boleh gunakan green zea dibancuh dengan air yang panas beruap. Pastikan selamatlah kita pegang lah. Jangan kalau mangkuk takut tumpah. So dia seduh sampai habis wap tu. InsyaAllah lah boleh melegakan sumbatan. Kita saja.
Okey, baik. Jadi Green Zee kita ni sangat banyak sangat kelebihan dia, dan lagi satu, kalau kita ada baby demam ya Ustaz ya, kita letaklah, kita lumur satu badan. Itu tak ada pakai panas lah, guna air biasa ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi Green Zee tu sangat banyak kelebihan dia. Okey, baik. Kita lanjutkan kepada part yang ketiga ya Siti. Okey. Part yang ketiga ni info perniagaan yang akan disampaikan oleh Gold Diamond kita, iaitu Gold Diamond Haslina, mengenai bagaimana memilih satu kerjaya yang betul untuk dapat apa yang kita inginkan. Okey, Ibu persilakan kepada Gold Diamond Haslina. Okay, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sebelum share screen ni, apa kata kalau kita bersembang sekejap? Okay, baik. Kalau nak bersembang, bukalah. Okey. Bukalah kamera kan, baru best kita bersembang. So kita kalau dah buka kamera tu, kita boleh ambil gambar terus. Sebab ini berkenaan dengan satu kerjaya yang kita nak pilih kan. Jadi mungkin orang kata rakan-rakan di sini pun mungkin ada memikirkan cara yang terbaik. Mungkin anak-anak tengah cari kerja ke, baru habis belajar ke kan. So, jadi satu topik yang boleh kita bincangkan lah kalau kita nak bandingkan mana yang terbaik.